Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Rosmaliani binti Zaini ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Yani. Hari ini kita nak belajar apa ya? Jom belajar bersama Cikgu Yani. Hari ini Cikgu akan menerangkan tentang bab 6.5 iaitu peralatan optik. Standard pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mewajarkan penggunaan kanta dalam peralatan optik iaitu kanta pembesar, mikroskop majmuk dan teleskop. Yang kedua pula, mereka bentuk dan membina mikroskop majmuk dan teleskop. Dan yang ketiga pula ialah berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi kanta bersaiz kecil dalam teknologi peralatan optik. Seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang penggunaan kanta dalam peralatan optik. Okey, kita beri contoh bergambar di sini ya. Gambar yang pertama ini kita lihat seorang ahli astronomi menggunakan teleskop untuk mengkaji gerakan jasad-jasad samawi. Gambar rajah yang di sebelah pula menunjukkan seorang wanita iaitu ahli gemologi menggunakan kanta pembesar untuk mengenal pasti dan menilai batu permata tersebut. Contoh lain pula, kita lihat gambar di atas sekali iaitu seorang ahli oftalmologi menggunakan kanta pembesar untuk memeriksa mata. Gambar di sebelah kanan pula menunjukkan seorang ahli geologi yang menggunakan mikroskop untuk melihat dan mengenal pasti spesimen batuan dan mineral. Bagi gambar yang di bawah pula, ia menerangkan tentang seorang ahli mikrobiologi yang menggunakan mikroskop untuk melihat pelbagai mikroorganisma. Okey, slide yang seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang mereka bentuk dan membina mikroskop majmuk dan teleskop menggunakan kanta cembung. Dalam mikroskop majmuk ini, kita akan menggunakan dua jenis kanta iaitu kanta cembung ya, kanta objek dan kanta mata. Okey, terdiri daripada dua keping kanta cembung dengan panjang fokus yang pendek, kanta objek dengan panjang fokus f0 dan kanta mata dengan panjang fokus fm. Panjang fokus f0 adalah kurang daripada panjang fokus fm. Okey, jarak di antara kanta objek dengan kanta mata adalah lebih besar daripada f0 tambah dengan fm. Okey, jarak objek adalah di antara f0 dengan 2f0. Kanta objek akan membentuk imej pertama iaitu I1 yang nyata, songsang dan diperbesarkan. Imej I1 ini akan menjadi objek pula kepada kanta mata. Okey, kanta mata berfungsi sebagai kanta pembesar I1 yang terletak di antara FM dengan pusat optik kanta mata. Kanta mata akan membentuk imej akhir I2 yang maya, diperbesar dan masih songsang berbanding dengan objek O. Lazimnya, kanta mata dilaraskan supaya imej akhir
I2 terletak pada titik dekat mata pemerhati supaya keadaan penglihatan yang paling jelas dapat dicapai. Seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang teleskop. Teleskop terdiri daripada dua keping kanta cembung juga. Kanta objek dengan panjang fokus f0 yang panjang. Kanta mata dengan panjang fokus fm yang pendek. Jarak di antara kanta objek dengan kanta mata ialah f0 tambah fm. Sinar-sinar selari dari suatu objek yang jauh akan ditumpukan pada sata fokus kanta objek untuk membentuk imej pertama I1 yang nyata, songsang dan diperkecilkan. Imej pertama I1 bertindak sebagai objek bagi kanta mata. Maka kanta mata akan membentuk imej akhir iaitu I2 yang maya, songsang dan diperbesar berbanding dengan objek. Kita lihat pada gambar rajah di sebelah ya. Lazimnya imej I2 terletak di infinity. Keadaan ini kita namakan pelarasan normal. Seterusnya, cikgu ingin menerangkan tentang aplikasi kanta yang bersaiz kecil dalam teknologi peralatan optik. Contoh seperti telefon pintar dan CCTV. Seperti yang kita tahu, telefon pintar dan CCTV mempunyai kamera yang beresolusi tinggi untuk menangkap gambar dan merakam video yang jelas. Kanta merupakan komponen paling utama dalam kamera, telefon pintar dan juga CCTV. Telefon pintar yang nipis dan CCTV yang bersaiz kecil mempunyai kanta cembung yang bersaiz kecil. Oleh itu, kanta itu boleh membentuk suatu imej yang nyata, songsang dan diperkecilkan pada sensor. Jarak minimum di antara sensor dengan pusat kanta haruslah sama dengan panjang fokus kanta kamera. Dalam gambar rajah ini menunjukkan panjang fokus kanta tidak boleh bernilai sifar. Maka ketebalan keseluruhan suatu telefon pintar dan CCTV terhad kepada panjang fokus dan panjang fokus kanta kamera. Rasanya sampai sini saja PDPC kita kali ini, dan selamat belajar dan semoga berjaya. Bye-bye. Terima kasih.